Kita akan bersama dengan beliau ya, dan saya akan cuba untuk menghubungi beliau seketika. Berkenaan dengan topik kita ni pada hari ini, pengurusan pesakit COVID-19 di hospital. Bagaimana sebenarnya kita ni ingin mengetahui bagaimana pengurusan COVID-19? Ada kalau kita ni melihat statistik yang dikongsikan ialah ada di antara pesakit-pesakit yang berada dalam stage pertama atau stage kedua, stage ketiga, keempat dan akhirnya kelima. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya cara pengurusan mereka di hospital dapat dikongsikan bersama dengan narasumber kita yang mulia Dr. Haji Muhammad Syafiq bin Abdullah, dan Wali sudah pun berjaya menghubungi beliau dan beliau sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gembira rasanya pagi ini kita ni dapat bersama dengan Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Syafiq bin Abdullah, konsultan onkologi perubatan Kementerian Kesihatan. Apa khabar doktor? Sihat pagi ini ya? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Masa ni kalau mendengar sehat saja nyaman rasanya. Pakai mask. Anda pakai mask. Doktor sekarang berada di mana ni doktor? Di bilik sendiri. Oh, di bilik sendiri ya? Saya di hospital Ripas, di bilik sendiri. Soalnya boleh buka mask lah. Supaya cakap ni lebih terang sikit. Alhamdulillah. Pasal kalau kami ketika ini berada bersama dengan kru dan sebagainya harus memakai sungkup muka. Itulah SOP kan doktor yang harus kita ni ikuti. Terutama sekali dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sudah bertugas dari pukul berapa ni doktor? Ataupun dari kemarin ke? Tadi alhamdulillah sebelum pukul 8 sudah di sini bertugas sudah. Jadi alhamdulillah ya. Tahniah kita ni ucapkan buat doktor dan terima kasih di atas kebersamaannya pada pagi ini memperkatakan pengurusan pesakit COVID-19 di hospital. Jadi soalan pertama yang ingin kita ni ajukan kepada Yang Mulia Doktor ya. Mungkin doktor boleh menerangkan apa maksud kategori 4 dan 5 kes COVID-19 dan apa keadaan dalam gelombang ketiga dibandingkan dengan gelombang kedua. Silakan doktor. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni selalu dengar dari berita yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan kategori 4, kategori 3, kategori 5. Apa maksudnya sebenarnya lah? Atau kategori itu untuk kami sebagai doktor sama juga dengan kementerian untuk mengungsikan maklumat dengan orang ramai. Pasal kalau kita ni pakai bahasa saja, misalnya bahasa mild, moderate ataupun severe, kadang-kadang orang faham juga. Dan juga pentingnya untuk membuat statistik supaya kita tahu berapa kes kategori 4, berapa kes kategori 5. Ya. Dan kategori ini ada 5 kategori, 1 sampai 5. 1 ialah yang langsung tidak ada simptom, langsung sihatlah. Kategori 2 ialah simptom seperti tanda-tanda seperti demam sisma, batuk-batuk, sakit kerongkong. Ia 2 ni ada bagi 2A sama 2B ya. 2A yang biasalah yang batuk, sisma, sekerongkong, tapi 2B macam panas badan yang berterusan, sesak nafas, ciri-ciri yang tidak berhenti lah. So artinya lebih teruk daripada 2A. Ya. Kalau peringkat 3 artinya ada sudah jangkitan di paru-paru, radang paru-paru. Tanda-tandanya seperti batuk berdarah, dibuat apa yang kita ni X-ray dada, ada nampak jangkitan darah paru-paru. Kalau peringkat 4, ini yang selalu dengar. Peringkat 4 artinya pesakit yang memerlukan oksigen. Kurang oksigen disebab oleh darah paru-paru ataupun kurang kesihatan mesti orang lah dari segi COVID. Dan kategori 5 ialah pesakit yang memerlukan alat pernafasan artificial ventilation ataupun mechanical ventilation yang perlu masuk di unit jawatan rapi atau ICU. Okay. So ini pentingnya pasal kita ni perlu kongsi makluman dengan orang ramai apa yang masalah penyakit ini dan juga apa yang boleh penyakit ini boleh mengacau badan dari segi infeksi paru-paru, jangkitan paru-paru ataupun
masalah kesihatan lain. Dan apa yang kami lihatlah dari gelombang kedua dan gelombang ketiga ada pembezaan. Ya. Dari segi jenis virusnya, kita pun tahu sudah yang varian virus yang gelombang kedua ialah Delta. Dan gelombang ketiga ni ialah Omicron. Ya. Dan banyak pembezaan dari segi virus inilah. Misalnya dari gelombang kedua, apa yang kami lihat banyak jangkitan paru-paru, banyak radang paru-paru. Tiap banyak ada yang kategori 4 sama kategori 5. Kan? Musim gelombang kedua. Di gelombang ketiga ni radang paru-paru ni jarang kami lihat. Kebanyakan pesakit kategorinya kategori 1 atau kategori 2. Dan kami tahu sudah kajian-kajian dibuat oleh yang kita ni hospital di luar negeri. Omicron ni pembezaannya, virus ni berada di kerongkong, bukan di paru-paru. Di mana dari segi jangkitannya sakit kerongkong, batuk-batuk saja. Tapi kalau Delta ia masuk paru-paru. Apa yang kami lihat dulu, walaupun pesakit tanda jangkitan, tapi kalau kami buat X-ray paru-paru musim Delta, ada tanda-tanda radang paru-paru. Ya. Itulah kadang-kadang bis diorang ni ada kurang oksigen, ataupun kadang-kadang beritahu dalam berita happy hypoxia, artinya kurang oksigen tapi senyum. Ya. Tapi kalau orang kurang oksigen, memanglah sesak nafas. Itu bahayanya bis diorang ni bila-bila masa boleh tumbang tu, pasal kurang oksigen. Tapi masalah ni kami dalam gelombang 3 ni jarang-jarang kami lihat lah. Ada pulang dalam kita ni kategori 4 untuk gelombang ketiga ni. Masalahnya ialah bukan pasal COVID, masalah kesihatan bis diorang. Sebab COVID ni ia pandai mencari pesakit yang ada masalah kesihatan ataupun ada penyakit kronik tidak berjangkit seperti kancing manis, rosak buah pinggang, rosak hati, sakit jantung, angin akmar, demensia. Dia pandai mencari ni, orang tua juga sama juga. So ini apa yang kami lihat ialah pesakit ini masuk disebab masalah ni ada COVID kan. Kita ni check COVID semua. Tapi masalah dia orang ialah kesihatan. So dia orang masuk pasal sakit jantung, sakit buah pinggang. So bukannya pasal yang kita ni COVID itulah. Ya. So COVID itu memang kami bagi rawatan juga, tapi masalah ialah kesihatan bis diorang, masalah kesihatan itu perlu dirawat dengan baik juga. So artinya kebanyakan kategori 4, kategori 5 masalah ni ialah kebanyakannya pasal masalah kesihatan. So kami cakap yang diorang ni PCR positif, COVID positif, tapi masalah kesihatan bis diorang biasa. Ya. Dibandingkan dengan gelombang kedua, banyak yang sihat tapi masalah COVID. So itulah apa yang perbezaan gelombang kedua sama gelombang ketiga. Jadi kalau dapat dikongsikan kembali apa yang dapat saya pelajari daripada Dr. Haji Muhammad Syafiq sendiri, rupanya kalau gelombang kedua itu adalah kebanyakannya gelombang Delta yang sebenarnya attack paru-paru. Tapi kalau gelombang ketiga ini adalah Omicron, di mana ianya fokus kepada kerongkong ni. Jadi kalau kita ni lihat apa sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk menangani keadaan ini, bagaimana? Okey. So yang pentinglah dari segi ni kita ni untuk menjaga kesihatan ini, pentingnya masalah ialah dari segi penjagaan penyakit kronik yang berjangkit habis orang lah. Apa yang kami lihat masa ni, kebanyakan pesakit yang masuk ke hospital ni penyakit kronik berjangkit habis orang itu kurang optimal penjagaannya. Artinya ada juga yang makan ubat, pasal ubat tidak cukup ke, ataupun lupa ambil ubat, ataupun kadang-kadang ada juga sentiasa sengaja menghentikan ubat tu, ya, kan cuba saja. So masalahnya dengan itu, dengan masalah macam ni, penyakit kurang berjangkit habis orang itu kurang dikawal. Dan kami tahu sudah, seperti kancing manis, kalau kancing manis tidak dikawal dengan baik, dia orang imun sistem kurang sihat, ya, senang ada jangkitan di paru-paru, jangkitan air kemih, jangkitan kulit, macam itulah. Apalagi COVID ni sangat senang ditangkap lah, dijangkiti orang-orang ramai.
So memang orang datang ni ada COVID lah. Tapi COVID base orang tu macam saya beritahu tadi, tidak berapa banyak masalah kecuali yang kita ni jangkitan lain lah. So yang penting ialah penjagaan penyakit kronik base orang mesti baik. Dan kedua, penjagaan kesihatan dari segi mesti cukup minum, cukup makan, cukup rehat, ya. Dan juga dengan nasihat apa yang daripada Kementerian Kesihatan lah, apa yang paling penting lah, masalah senjata kita ni yang paling penting ialah vaksinasi. Ya. So mesti cukup dos lah, mesti 2 dos, sama juga apa yang pengalakan tu itu yang penting. Ya. Okay. Dan apa yang tadi cakap tadi SOP perlu dijaga juga, mengenai sungkup muka, penjagaan jarak macam social distancing lah. Alhamdulillah. Ya, itulah langkah-langkah yang diambil ya oleh Kementerian Kesihatan untuk menangani keadaan ini ya. Alhamdulillah, pastinya ya kita ni sangat menghargai ya apapun juga usaha yang dilaksanakannya dalam memastikan kesejahteraan dan juga kesihatan ya orang awam kita ni. Jadi persoalan berikutnya ni doktor ya. Apa yang perlu dibuat oleh warga negara Brunei Darussalam ya untuk mengatasi ataupun mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dan gejala-gejalanya ini. Kalau kita ni lihat di media-media sosial banyak perkongsian-perkongsian tips ya dari segi herba, minuman, makanan, penjagaan kesihatan, suplemen dan juga sebagainya. Mungkin kalau daripada doktor sendiri, apa yang boleh kita ni lakukan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19? Alhamdulillah, banyak pulang apa yang kita cakap tadi dari sosial media ni banyak orang mengungsikan informasi-informasi dari segi rawatan yang tradisional ataupun complementary medicine juga herba-herba macam tu. Tapi pentingnya dari Kementerian Kesihatan yang penting untuk kami lah, satu macam saya beritahu tadi, penjagaan penyakit kronik yang berjangkit itu perlu dijaga dengan baik lah. Iaitu dengan nasihat makan ubat. Kalau kurang ubat, mestilah ambil ubat lah. Kami faham pulang masa ni kurang perkhidmatan lah, disebab deployment healthcare worker ke front line. Tapi klinik bukannya semua tutup, masih adanya. So perlulah membuat perjanjian. Ada juga klinik yang membuat virtual consultation macam inilah kena telefon, kena ambil video call sama pesakit lah. So ubat perlu disambung lah, dan ubat perlu dimakan Jangan sambung saja, ambil tapi nak makan lah. So itu yang penting lah, satu Yang kedua, yang tadi saya beritahu tadi vaksinasi yang penting, vaksinasi mesti lengkap bukannya 1 dos saja, mesti lengkap, iaitu 2 dos campur pengalak, iaitu 3 dos lah semua okay. Dan penjaga kesihatan dari segi itulah kebersihan ya, penting juga bilang sungkup muka, social distancing macam tu. Dan apa yang dikongsikan di sosial media pasal yang penyalah kami dengar bunga jangkit macam-macam lah, ada minyak kapak lah apa di video tu. Kami memang dari Kementerian Kesihatan kami dapat beritahu kita ada kebaikan atau keburukan pasal itu perlu dikaji dengan teliti lah. Yang penting lah kalau kita ni dia ada di segi agama Islam, dia akan baca soda, madu ya. Tapi pentingnya mesti juga kita memastikan kalau makan madu tu untuk sakit kelongkong, memang madu tu yang baik-baik kurang tahu sakit kelongkong Tapi kalau kita ada kancing manis, jangan pulang berhabis makan madu tu mesti juga kita punya kancing manis tu juga. Ya. So itu yang penting lah dari segi holistik itulah rawatan lah atau penjagaan COVID-19. Sebenarnya ada satu soalan, mungkin agak kontroversi kali soalannya ni, tapi mesti je ditanyakan ni doktor. Apa sebenarnya kesinambungan cengkihan ni? Di dalam bukan sahaja mencegah penyakit COVID-19, tapi dalam kesembuhannya. Kalau kita ni lihat, apa sebenarnya kaitan cengkih dengan COVID-19 ini? Mungkin dapat dikongsikan? Okey. Sebenarnya jawapan itu tidak pulang kami tahu tapi apa yang dengan pengalaman kami lah. Kalau kami dengan pengalaman kami dulu musim H1N1 ada ubat namanya Tamiflu
Tamiflu. Tamiflu itu maknanya ia punya bahan-bahannya daripada kayu manis. Ya. Yang kita masak kari ya, kayu manis dah. Ya. So artinya kalau kita ni memanglah kalau dari segi pemakanan ini memainkan satu peranan yang baik, yang penting lah. Kami dah tahu juga apa yang berapa bunga cangkit kita perlu makan, macam mana kita makan, kita sirup kah, kita gilat kah, kita rendam air kah, Allahu alam bisawab. Kita tak tahu, ya. Tapi pentingnya kalau kita ni menjaga makanan kita dengan baik, memang cangkit ni sesuai masakan, kunyit juga kan, kunyit ni baik juga, anti-inflammatory, antioksidan macam tu lah. Tapi kalau kita masak dengan makanan baik juga. Kalau kita makan kunyit saja, tu nak tahu tu apa rasanya tu. Padar pula rasanya tu. Tapi kalau kita masak yaman juga sebagai pemakanan. Dan itu penjagaan dari segi pemakanan itulah. Alhamdulillah ya. Banyak perkongsian yang telah pun dibuat pada pagi ini. Betul. Ya, dalam perkongsian pengurusan pesakit COVID-19 di hospital ya. Sebelum kita ni berpisah ni doktor ya. Mungkin boleh berkongsi sedikitlah selama Dr. Haji ya ditugaskan sebagai konsultan onkologi perubatan Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menguruskan ya pesakit COVID-19 di hospital ini, apa sahaja cabaran-cabaran para frontliners dan juga doktor sendiri dalam menempuhi tugasan ini. Ya. Dari segi cabaran memang apa yang dapat dikira lagi letih, dalam cuti, dalam rehat dari gelombang kedua sebenarnya kalau kita kira setahun kalau kita pernah kerja setahun ambil cuti lah sama usun gelombang kedua tu kerajaan berhenti daripada pagi sampai malam. Kami cakap every day is Monday. Artinya setiap hari sama saja. Dia ada kira hari Jumaat, hari Minggu lah. So itulah dari segi masanya. Dan kedua dari segi risiko. Memang kami ni kena kira risiko yang paling tinggi lah untuk dijangkiti oleh COVID-19. Pasal kami berhadapan dengan pesakit yang ada COVID-19. Ya. Tapi kalau kita ni tak COVID-19 ni, untuk saya lah tidak beza dengan penyakit pesakit biasalah. Pasal perawatan mesti sama. Kita ni tak boleh macam ada COVID, jangan dirawat, jangan apa yang mesti anilah tak boleh banyak larangan lah macam tu. Tapi kasihan bis dia orang lah. Pasal di COVID-19 ini kalau kita ni pakai sungkup muka dengan baik, ada kami punya prosedur SOP ya, penjagaan infection prevention and control. Kalau kami ikut dengan tu baik, insya-Allah dan juga bertawakal kepada Allah SWT lah. Memanglah kita ni mengurangkan risiko kami juga lah. Betul. So cabaran itu memang banyak lah. Tapi untuk kami bukannya halangan untuk membagi satu perkhidmatan yang baik kepada pesakit kita ni. Luar biasa sekali Nadira. Saya suka sekali apa yang dikongsikan oleh Dr. Syafiq. Cabaran bukan menjadi sebuah halangan. Jadi mungkin doktor sendiri ada ingin mengongsikan mungkin kata-kata akhir, beberapa saranan ataupun harapan untuk orang awam terutama sekali dalam kita sama-sama ya berganding bahu dengan kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Silakan. Okey. Alhamdulillah. So kalau kita ni lah sebagai manusia, kita ni jangan anggap COVID-19 ini satu masalah. Ada hikmahnya. Saya bagi contohlah hikmahnya. Kalau kita lihatlah COVID-19 ini ia sedang menjangkiti masalah kesihatan ataupun masalah sosial pada orang yang kurang kemampuan kurang kemampuan dari segi ada orang kebersihan di rumah, ada juga apa yang masalah kami lihatlah yang sering kami lihat kluster-kluster yang daripada gelombang kedua ialah kluster yang rumahnya ramai orang ya. Misalnya rumah tu 20 orang tapi jaman satu ya. Kalau untuk kita ni masuk akal jaman satu 20 orang tinggal. Macam mana pembersihan peribadilah dijaga macam itulah. So apalagi pembersihan dari segi jangkitan ya. Dan juga kedua, masalah kesihatan kita ni di Brunei. Memang dari dulu sudah kami beritahu pasal apa yang memandang jangkitan penyakit kronik seperti obesiti, kancing manis, macam itulah. Kadang-kadang hanya orang kita ni macam masuk telinga kiri, keluar telinga kanan dan COVID ni
ia beritahu kami, ia jangkitan bis diorang ni paling top lah. Setiap ada hikmah ya, beritahu perlu kita jaga kesihatan kita ni. Ya. So, kita ambil yang terbaik, jangan ambil buruk. Memanglah masa ni susah SOP dapat keluar negeri, dapat shopping di luar negeri, kanak-kanak dapat bersekolah. Tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri lain yang total lockdown seperti China ataupun negeri lain ada peperangan ya, ataupun yang masalah lain, alhamdulillah di dunia kita ni nikmat kita ni baiklah. So kita ni ambil yang terbaik. Bagaimanapun kita ni mesti berusaha, kita ni mesti bertawakal. Yang usaha kita ni sebagai manusia, kita ni ambil langkah yang baik, iaitu menerima vaksin dengan baik. Memanglah masa ni ada dalam internet ada anti-vax dah, inilah kebaikan keburukan, tapi kita ni ambil yang terbaik ya. Bukannya semua orang profesor, semua orang pakar, kita mesti dengar apa yang pakar yang itulah yang bagi nasihat kita ni lah. So vaksinasi lengkap 3 dos, 2 campur 1 pengalap, kedua pakai sungkup muka. Memanglah nyaman kalau pakai sungkup muka ni, tapi untuk menjaga apa yang gunakan risiko bukan dari kita ni saja, untuk mengurangkan risiko jangkitan kepada orang lain. Kami tahu sudah dibuktikan kita ni pakai sungkup muka ni bukan saja untuk kita ni saja, untuk orang lain juga. So artinya kita ni satu tanggungjawab sosial lah kepada masyarakat kita ni. Alhamdulillah ya. Terima kasih Yang Mulia Doktor ya perkongsian pada pagi ini dalam ruangan wawancara terakhir kita pengurusan pesakit COVID-19 di hospital. Selamat menjalankan tugas selepas ini Doktor. Pastinya kita ni menghargai ya jasa dan juga ya sumbangan doktor sebagai para frontliners ya di musim COVID-19 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.